Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sesi pembelajaran kita ini. Walaupun kita sebut selalu bahawa dalam suasana PKP ini, insya-Allah kita masih lagi bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita. Dan saya meminta para pelajar tahun 6 untuk membuka buku teks kafa pelajaran akidah. Buku teks kafa pelajaran akidah pada muka surat 38. Baik, pada muka surat 38, contoh-contoh perkara yang menyebabkan dosa besar. Sebelum ini kita bincang tentang faktor ataupun perkara-perkara yang mendorong seseorang itu boleh untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada contoh-contoh perkara yang menyebabkan dosa besar. Sebelum ini kita telah bincang tentang ada dosa besar dan ada dosa kecil. Baik, di antara contoh-contoh dosa besar itu ialah syirik kepada Allah ataupun mempersekutukan Allah ataupun menduakan Allah. Itu syirik. Baik, yang keduanya derhaka kepada kedua ibu bapa. Itu juga dosa besar. Membunuh dengan sengaja dan membunuh diri. Itu adalah dosa besar. Baik, menuduh wanita yang baik berzina. Memakan riba atau mengambil harta riba. Tak boleh. Haram hukumnya dan berdosa besar. Lari daripada medan pertempuran jihad dalam peperangan, meninggalkan medan peperangan jihad, itu pun dosa besar. Makan harta anak yatim, itu pun dosa besar. Berzina, tadi menuduh zina pada perempuan, kalau sekiranya melakukan zina sendiri pun, apatah lagi melakukan zina, ianya dosa besar. Baik, menipu dan bersumpah palsu. Sumpah palsu, menipu dalam buat pengakuan, itu pun dosa besar. Minum arak dan menagih dadah, itu di antara perkara yang memabukkan, adalah dosa besar. Meninggalkan solat, itu juga adalah dosa besar. Baik, itulah sebahagian daripada perkara-perkara yang disenaraikan sebagai dosa-dosa besar. Baik, kita lihat pada muka surat 39 untuk huraiannya sedikit daripada perkara yang disenaraikan sebagai dosa besar. Baik, yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ialah perbuatan menyengutukan Allah dalam apa juga bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan i'tiqad, iaitu dengan menjadi sesuatu yang lain, iaitu makhluk, bernyawa atau tidak bernyawa, sekutu bagi Allah. Itu maksudnya sekutu bagi Allah. Mana syirik dengan Allah, menduakan Allah pada zatnya, pada empunya dirinya. Kalau kita nak cerita macam tu, pada empunya diri Allah tu, Allah Ta'ala itu satu, tidak dua, tidak tiga. Qul huwallahu ahad, kita sebut. Katakanlah Allah Ta'ala yang satu, yang esa, yang tunggal. Pada zatnya. Pada perkataannya, pada perkataan, kita berkata-kata dengan kata-kata kita yang boleh menyebabkan syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam perkataan kita, dalam pekerjaan kita, takut-takut kita syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kita tidak memberi sandaran di atas setiap pekerjaan kita itu dengan perkataan insya-Allah. Dalam kehidupan kita ni, apa saja perbuatan pekerjaan kita yang kita nak buat, kita mesti buat pengakuan, sandaran dengan perkataan insya-Allah, dengan izin Allah. Kalau kita tak apa, okey, aku boleh buat, itu maknanya kita tidak kita menafikan segala apa yang berlaku itu di atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita
berkuasa, seolah-olah kita mampu untuk melakukannya. Sedangkan apa yang kita buat itu adalah di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu boleh juga berlaku syirik di atas perkataan kita. Perbuatan dan i'tiqad. Perbuatan, pada perbuatan seperti contoh paling mudah, kita buat olok-olok, walaupun olok-olok menyembah patung. Tengok orang Cina banyak patung, kita pun buat olok-olok menyembah patung. Itu pada perbuatan, tak boleh. Saja-saja buat tak boleh. Dulu pernah satu ketika orang mempertikaikan bertafakur di depan tugu peringatan negara. Itu di antara perbuatan yang dikatakan boleh ada unsur-unsur syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan i'tiqad, mana pergangan keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita boleh anggap bahawa Allah pun ada kekuasaan, kita pun ada kekuasaan. I'tiqad atau pergangan yang sedemikian boleh menjadi syirik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mana dia dalilnya? Dalil naqli, yakni dalil Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima." Surah An-Nisa ayat 48. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Innama isman azima. Allah Ta'ala sebut dosa besar, dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita melakukan perbuatan syirik tersebut. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita ini supaya akidah kita, pegangan kita, keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada unsur-unsur yang boleh membawa kepada syirik ataupun sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekadar itulah pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah saya meminta kepada para pelajar untuk membuat catatan nota pada dosa-dosa besar. Yang pertama ni, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu untuk pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.